لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Malam ni kita akan sambung yang tak selesai bulan lepas berkaitan seorang suami melihat isteri dia berzina. Dan kita tahu tuduh perempuan atau tuduh lelaki berzina tanpa bawa datang 4 saksi, nama dia qazaf. Senang cakap, asal masalah dalam surah An-Nur, lelaki tuduh perempuan. Itu asal. Dan kita kena faham, asal tu ialah yang ghalib, yang kerap dia berlaku macam tu. Lelaki tuduh perempuan. Itu ghalib. Apa makna ghalib? Kerap berlaku, laki-laki tuduh perempuan. Yang tak ghalib apa dia? Perempuan tuduh lelaki. Itu tak ghalib. Juga perempuan tuduh perempuan. Juga laki-laki tuduh laki-laki. Allah Ta'ala cerita yang ghalib, yang tak ghalib pun hukum dia sama. Saya buat contoh. Bila kita musafir, duit tak ada, barang kemas ada, apa kita buat? Kita musafir, duit tak ada, barang kemas ada, nak buat macam mana? Kita akan gadai. Kalau kita jual, barang kemas tak dapat balik dah. Tapi kalau kita gadai, kita dapat duit orang tu. Barang kemas kita ada kat dia. Duit dia ada kat kita. Cukup masa, kita kena bayar balik, barang kemas dapat balik. Asal pajak gadai ataupun rahnu asalnya masa musafir. Ghalibnya masa musafir, kita payah nak cari saksi 2 orang. Saksi bahawa kita ni nak gadai barang. Apa bukti kamu gadai barang? Barang saya ada kat dia. Duit dia ada kat saya. Saksi payah nak cari. Ghalibnya masa musafir, kita gadai barang. Yang tak ghalib, kita duduk di Sungai Petani ni, kita gadai barang. Ada tak orang gadai barang di Sungai Petani? Orang Sungai Petani gadai di Sungai Petani. Ada tak? Ada. Yang tu tak ghalib. Maksud saya, kalau yang ghalib boleh gadai, yang tak ghalib pun boleh gadai. Yang ghalib, laki-laki tuduh perempuan. Yang tak ghalib, perempuan tuduh lelaki. Laki-laki tuduh laki-laki. Itu tak ghalib. Barangkali perempuan tuduh perempuan. Hak ghalib apa dia? Laki tuduh laki. Boleh berlaku lelaki tuduh lelaki. Lelaki tuduh perempuan. Perempuan tuduh lelaki. Perempuan tuduh perempuan. Hukum dia sama. Bila hukum sama, kes yang kita bincang bulan lepas, suami tuduh isteri berzina, hukum dia juga qazaf. Suami tuduh isteri berzina, qazaf juga. Bila benda ni qazaf, sahabat ni, dia kata, dia tengok dengan mata dia. Nabi minta saksi 4 orang. Dia tak boleh bawa saksi 4. Ni saya nak tanya lah. Depan mata tengok, kita percaya tak dekat mata kita? Kita percaya tak kat mata kita? Kita tengok dengan mata kita, percaya tak? Kita percaya.
Dan kita tak boleh bohong diri kita. Kan kita tengok, takkan kita nak kita tak tengok. Masalahnya, kita tengok, kita simpan, tak jadi khazaf. Kita tengok, kita nak cerita dekat orang, saksi tak cukup 4 orang, jadi khazaf. Bahkan sekalipun suami tuduh isteri, isteri tuduh suami, itu khazaf. Rupa-rupanya saya nak tanya, suami kerap kali cemburu tak dekat isteri dia? Tuan-tuan cemburu tak? Suami isteri tu baik, cemburu tak? Suami itu dengan isteri dia baik, cemburu tak? Nak cemburu apa? Mereka tu suami isteri. Bila yang kita cemburu, suami dia akan cemburu isteri dia. Kita buat misal lah. Kalau isteri kita pergi kerja, tiap-tiap pergi kerja ada orang tolong buka pintu kereta dia. Kita rasa cemburu tak? Akan rasa cemburu. Kenapa dia tolong buka pintu kereta kamu? Kecuali lah dia jawab, kereta abang ni tak boleh buka kat dalam tu, dia buka kat luar. Itu cerita lain lah. Bila si suami nampak isteri berzina, saksi tak ada 4 orang, nak pergi cari saksi tak sempat nak sampai saksi, benda tu dah habis dah. Jadi jawapan dia, ada tak pengecualian? Laki-laki ni, dia nampak isteri dia berzina. Dia percaya bahawa yang dia tengok itu betul. Ada tak untuk suami isteri? Ada terkecuali. Mana-mana lelaki yang fitnah bukan isteri dia berzina, qazaf. Kalau tak bawa datang 4 saksi. Dan mana-mana lelaki yang tuduh isteri berzina atau saksi 4 orang juga qazaf. Walaupun qazaf, dia boleh mengelak daripada hukuman qazaf. Cara dia diceritakan dalam ayat 6 dan 7 surah An-Nur. Benda-benda dalam Quran ni bila kita sebut, benda yang sepakat, kita jangan cakap kurang daripada apa yang disebut. Sebab misal sikitlah ni yang saya tengok, saya tak sebut nama. Perempuan yang suami mati, yang saya tengok ada di Jawa, eddahnya adalah 4 kali suci. Perempuan suami mati, eddah bukan 4 kali suci. Kemudian tarik balik, sebenarnya perempuan mati suami, eddahnya 3 kali suci. Jawapannya dua-dua tak betul. Perempuan mati suami, eddahnya 4 bulan 10 hari. 4 kali suci? Tidak. 3 kali suci juga? Tidak. Dia kira bulan. Kalau kira suci, cuba bayangkan seorang isteri yang mati suami 3 kali suci. Kalau edah dia, kalau suci dia tu, suci mai haid, 3 bulan sekali mai haid, kacau tak? Kacau benda tu. Jadi confirm macam tu. Tapi kalau perempuan tu mati suami dan dia mengandung, edahnya lahir anak. Tengok anak tu ke mana. Cuba tengok ayat Quran. Dalil li'an. Li'an ni macam mana ejaan dia? Lam, ain, alif, nun. Itu li'an. Tanda kata ain tu ada koma di atas. Walladzina yarmuna azwajahum. Dan mereka, siapa-siapa? Yarmuna yang lempar. Lempar apa dah lempar? Tuduh. Tuduh siapa? Azwajahum, pasangan mereka. Pasangan siapa dah? Isteri. Bahkan kalau isteri itu dia cerai, edah tak habis lagi dan dia tuduh, sabit hukum. Orang yang cerai isteri dia, mereka tak boleh tidur sekali. Tapi kalau nak cerai lagi, jatuh. Nak cerai lagi, jatuh. Orang yang cerai isteri, edah tak habis, dia zihat isteri dia. Kira. Perempuan yang dicerai suami dia, kemudian dia mati. Edahnya, hak cerai tu hilang, ganti edah mati. Bahkan pusaka pun si isteri dapat. Kalau isteri pula yang mati, sebenarnya suami dapat.
Siapa yang tuduh isteri sendiri berzina ni masalah dia suami tuduh isteri. Walam yakul lahum syuhada. Saksi tak ada. Saksi tak ada. Saksi mesti lelaki sahaja. Perempuan tak boleh. Siapa yang jadi saksi ni? Illa anfusuhum. Suami sendiri yang tengok, dia percaya dengan apa yang dia tengok. Orang lain tidak ada jadi saksi. Tak ada melainkan anfusum, diri dia saja. Apa Allah Ta'ala bagi keputusan? Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Kamu kena bersaksi, kamu kena bersumpah, kamu kena mengaku 4 kali. 4 kali kata apa? Kata apa? Kata dia sungguh tengok isteri berzina dan dia kata dia ni innahu laminas sadiqin. Dia bercakap benar. Saya nak tanya, suami yang tengok dengan mata sendiri, dia berani tak bersumpah? Berani tak bersumpah? Saya ingat cerita lama dululah. Cerita mem menyorok rumah Tok Wan. Tahu rumah Tok Wan? Tuan-tuan perasan tak? Dulu dinding rumah kita kadang-kadang pelewut. Pelewut belah ni buh, belah ni buh. Tengah tu ada kosong tak? Dinding-dinding. Ada dinding yang paku tak habis, boleh simpan barang dalam. Saya simpan duit saya dalam tu. Duit saya hilang. Bila hilang, saya bang ayah, duit saya bahasa cek lah, duit cek hilang. Yang curi daripada kawan-kawan hak main-main tu lah. Ayah kata, mai Sat, hampa semua mai. Mai sini. Duit Fuzi hilang ni. Siapa ambil bagi balik? Ni. Tak mau bagi balik tak apa. Palung belah temikai ni, perut dia terburai. Faham tak? Tu baru gempak tu. Bukan sumpah, baru gempak. Okey, palung tak mau tunggu tadi ni. Siapa ambil duit, pergi letak balik tak mana dia ambil. Lagi kalau tengok duit tak ada, belah temikai, perut terburai. Tak ada belah temikai, duit duduk tentu balik. Faham tak? Ketak tak ketak? Saya nak tanya, yang tak mencuri tu, tak mencuri, dia ketak? Siapa yang mencuri dia ketak? Yang curi dia ketak? Ni cerita Tok Guru lama dululah. Telur ayam Tok Guru hilang. Ni cerita dok mengaji dulu. Telur ayam Tok Guru hilang. Tok Guru pun tak tahu siapa yang curi telur ayam. Hak curi tu siapa dia? Anak murid lah. Tok Guru kata apa? Yang curi telur ayam saya, atas kepala dia ada bulu ayam. Atas kepala dia ada bulu ayam. Yang curi dia rasa apa nak? Ada sungguh apa? Maka dia angkat tangan, dia nak buang bulu ayam. Bulu ayam tak ada. Dia rasa macam ada. Dia angkat tangan. Hak tu mencuri. Yang tak curi telur ayam, dia angkat tangan tak? Tak angkat. Di sini ni, suami betul-betul dia tengok isteri berzina, dia berani bersumpah tak? Berani. Sumpah kata dia tengok, 4 kali sumpah, dia kata dia bercakap benar. Tapi dia bukan cakap 4. Hak nombor 5 tu sangat gerun. 5 kata apa? Wal khamisatu yang kelima. Buat apa? Anna la'natallahi alaihi. Laknat Allah Ta'ala kena dekat dia. In kana minal kazibin. Kalau dia cakap bohong. Nak tanya. Dia berani tak bersumpah kata dia bercakap benar? Berani. Dia berani tak bersumpah dia kena laknat kalau dia tengok sungguh? Dia berani tak? Dia berani. Kalau dia berani, buat. Memang dia tak akan kena laknat sebab dia tengok sungguh. Tetapi kalau dia fitnah isteri dia, dia berani tak bersumpah yang kelima? Tak berani. Kalau dia bersumpah juga, apa akan jadi? Cuba tengok di bawah. Tadi ni ayat Quran. Ini hadis Nabi nak sokong cerita tadi. Cuba tengok. Orang Arab ni nak beritahu, nama dia pendek-pendek.
Nama dia apa dia? Sahlin. Sin, ha, lam. Sahlin makna dia mudah. Daripada Sa'ad. Sa'ad ni, sin, ain, dal. Makna dia bahagia. Pendek tak nama Arab? Pendek. Nama nak beza lelaki perempuan sangat pendek. Dan orang Arab, nama dia tak panjang. Satu-satu aja. Satu-satu aja. Sebab tu nama saya Muhammad Fauzi Mat Tahir Ahmad. Muhammad Fauzi tu nama saya. Arab tak. Muhammad nama saya. Fauzi tu ayah saya. Mat tu tok wan saya. Tahir tu tok nek saya. Kenapa Arab dia tak pakai bin? Sini ni Sa'ad bin Rabi' ni apa? Sahlin ibn Rabi' Sa'di ni dia cerita. Anna rajulan minal ansar, seorang laki-laki ansar, rajulan lelaki, rijalan kaki, minal ansar, ja'a dia telah datang Rasulullah, faqala dia kata, ni dia tengok isteri dia berzina, dia meterai tengok, dia kata, ya Rasulullah, ara'aita, apa kamu nak kata? Faham tak? Apa kamu nak kata? Apa pendapat kamu? Nampak tak dia cakap berlapik? Apa kamu nak kata? Kalau seorang lelaki nampak isteri dia berzina. Sebenarnya apa dia? Dia nampak isteri dia berzina. Kenapa dia tak kata dia nampak? Sebab 80 kali. Kalau tak main pak saksi. Soalan, apa kamu nak kata? Kalau laki-laki ni nampak isteri dia berzina. Faham tak? Ni cara tanya ni. Sebenarnya diri sendiri. Saya kona sikit. Satu pagi Jumaat, imam yang dilantik tak hadir. Bila dia tak hadir, siapa yang main? Anak dia ustaz. Orang balik tengok, ayah tak main, anak boleh main. Maka anak ni pun pagi Jumaat, solat subuh, baca surah sajadah. Dia hafal Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Al-Amin, tapi zalikal kitab. Faham tak zalikal kitab? Zalikal kitab nak tanya, Ustaz, ada sujud sajadah tak? Yang ada sajadah apa dia? Tanzilul kitab. Dia baca ayat tu, kan, 2 muka dia baca. Sampai habis pun baca tak jumpa. Soalan dia, apa hukum Ustaz? Imam tu, dia solat subuh pagi Jumaat, nak baca sajadah, pergi baca Al-Baqarah. Apa hukum solat dia? Saya tanya, imam tu kamu kah? Faham tak faham? Dia pusing kok jauh, tak pusing kok jauh. Apa nak kata? Dia solat, jadi imam nak baca sajadah, baca Al-Baqarah. Dan dia turun sujud. Apa hukum imam tu? Saya tanya balik, imam tu kamu kah? Dia jawab balik, ya saya. Faham tak? Dia nak bagi cerita ni tak nampak dia. Hak ni pun macam tu lah. Dia tanya balik, wajada mendapati, siapa dia? Dia kata, seorang laki-laki, dia mendapati ma'amra'atihi bersama isteri dia, rajulan, laki-laki. Saya nak tanya lah, kalau isteri kita balik, orang main hantar, rasa macam mana? Orang laki-laki hantar. Kalau adik kita, tak apa. Ni saya cerita saya lah. Saya balik-balik rumah, ada laki-laki di rumah. Hai, siapa dia main rumah tu? Sembang kayu. Saya bagi selat masuk-masuk. Allah. Abang ipar saya. Abang ipar saya siapa dia? Abang isteri saya. No problem lah. Tak ada masalah apa-apa. Sama lah juga kalau teksi tak isteri kita balik rumah, tak ada masalah apa-apa. Sebab itu kerja dia. Dia tanya Nabi, ayaqtuluhu, adakah laki-laki ni dia nak kena bunuh laki tu? Faham tak? Laki-laki A nampak B berzina dengan isteri dia, nak kena bunuh laki tu ke?
kaifa yaf'al, ataupun dia nak kena buat apa? Ni tanya. Pertanyaan ini kita tak katalah tanya fatwa, sebab fatwa ni di ketika Nabi sudah tidak ada lagi. Itu fatwa lah. Macam contoh Syekh Mawazi duduk mengajar sini kan. Fatwa Kedah. Maknanya benda itu berlaku di Kedah dan benda tu tak berlaku zaman tu. Okey. Fa'anzalallahu fi sya'nihi, maka akhirnya turun ayat Quran jawab soalan lelaki tadi atas. Boleh faham tak ni? Senang macam ni lah. Laki ni dia tanya, bagaimana kamu nak kata kalau dia kata dia nampak laki bersama isteri dia berzina? Masa dia kata tu ayat Quran tak turun lagi. Dengan sebab dia tanya, turun ayat ni. Tu orang panggil asbabun nuzul. Kenapa ayat tu turun? Turun di mana? Ma zakara fil Qur'ani min amri mutala'inaini. Perbuatan yang berlaku antara dua orang yang saling laknat melaknat. Suami laknat isteri, isteri laknat suami. Jadi macam tu. Maka Nabi pun kata kepada dia, kamu tanya saya, contoh laki-laki nampak isteri bersama orang perempuan yang dengan orang laki-laki lain. Suami laki-laki nampak ada laki-laki dengan isteri dia. Contoh jangan berlaku lah. Buka-buka pintu bilik, ada isteri kita dengan suami. Dengan laki-laki lain. Mesti kita rasa seronok ke rasa marah? Marah. Maka Nabi sebut, qad khada Allahu fika wa fi imra'atika. Allah Taala dah buat turun dah keputusan kes kamu dengan isteri kamu. Apa yang nak kena buat? Ni saya nak tanya sikit, tuan-tuan pernah tengok ada peguam? Peguam dia pi bawa beg macam saya ni ke dia tarik beg? Tanya sikit, tarik beg kan? Beg tu kadang-kadang besar. Kemarin saya pergi tengok pelajar saya macam piri itulah. Tu dia kata, yang ni yang tak settle lagi. Yang ni settle dah. Awak tebal sangat tu. Dia cerita lah. Okay. Oh, sabit pun bawa beg berat. Tarik. Beg tu kalau tuan-tuan bawa, orang gelak kalau bukan peguam. Beg tu peguam bawa. Tengok tak beg pramugari bawa? Pramugari bawa dengan peguam bawa beza tak? Pramugari lain. Peguam dia bawa file-file dia satu-satu kes bagai-bagai. Dulu nak bicara, lambat. Makan masa agak je kan. Tapi dulu bicara pendek. Okey, sekarang bicara pendek ke panjang? Panjang. Saksi. Cuma mahkamah syariah, dia ambil kira saksi adil ke saksi fasik. Okey, mahkamah sivil yang tu tak dipertikaikan. Dia cerita lain. Mahkamah Islam dia saksi kena orang Islam, mahkamah sivil dia tak. Dia beza. Bila dah jadi begitu, apa yang nak kena buat? Suami dia kena bersumpah. Dia kena la'an, dia kena laknat isteri dia 4 kali, mengaku dia cakap benar, yang kelima terlaknat dia. Kemudian si isteri pula dia punya kebebasan. Dia nak lawan tak sumpah suami? Saya nak tanya lah. Kalau isteri itu, dia kena fitnah, dia berani tak lawan balik-balik? Berani tak? Berani tak berani? Berani tak berani? Saya corner sikit lah. Ada satu kes. Dalam mahkamah syariah, mahkamah syariah, si suami ni kata, saya ni yang lebam di sini ni kerana si isteri saya baling saya dengan kunci motor. Ni saya tak abang sahabat dia. Isteri saya baling saya dengan kunci motor. Tu yang saya lebam sikit pipi ni. Isteri baling suami. Macam mana isteri balik-balik? Isteri jawab balik-balik, rumah motor pun tak ada, nak main mana kunci? Faham tak cara kelas balik? Di kampung-kampung ada tak? Ada motor, kunci tak ada. Ada tak di kampung? Di kampung ada tak? Motor ada, kunci tak ada. Ada tak?
Di kampung ada tak? Saya, pengalaman saya, balik masa tahun 2000 dulu ni, duk pergi kerja, naik motor fame, kunci bukan ada. Start motor tu, sambung wayar sikit, hidup. Tinggal motor kat rumah orang, kunci apa? Mana kunci tak ada? Tak ada siapa curi. Motor ada, kunci tak ada. Yang pelik ni dicerita balik, macam mana motor ada, kunci mungkin tak ada, mungkin ada. Ni motor tak ada kunci tak? Tak ada lah. Jadi hujah patah lah. Macam mana saya nak banding suami saya dengan kunci motor pun tak ada. Clear nah? Cara nak kepak balik. Jadi di sini bila suami dia persaksikan 4+1, isteri punya kebebasan. Cumanya bila si suami dia bersumpah, kemudian isteri nak bersumpah juga. Bila dua-dua bersumpah, apa kesan? Kalau suami bersumpah, kesan pada isteri, juga pada suami. Dan kalau suami tak mahu nak sumpah, li'an tidak berlaku. Sebab li'an dia kena laki-laki dulu, baru perempuan. Kita tak nak dengar kan di mahkamah syariah kita, tak dengar. Cuba tengok bawah, sebelah tepi. Hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Dia kena suami hak mula dulu. Isteri itu lain. Sebab kes ni mula daripada suami. Okey. Apabila suami meli'an isterinya, saya nak tanya, suami bangga ke suami geram? Geram. Okey, mengikut cara yang dinyatakan sebelum ini, 4+1. 4 kata dia bercakap benar, 1 Allah Ta'ala laknat dia. Kalau suami cakap macam tu, suami tidak dikenakan hukuman qazaf. Maka belakang dia tak kena sebat 80 kali. Kenapa tak kena sebat? Sebab aku li'an. Tak termasuk tajuk, seorang lelaki dia tuduh perempuan berzina, perempuan tu bukan isteri dia. Dia kata, saya nak buat li'an. Hakim gelak. Macam mana kamu nak li'an? Li'an ni suami isteri. Kamu bukan suami dia, bukan li'an. Li'an ni dia kena suami dengan isteri. Baru boleh. Bila dah suami bersumpah, orang ramai akan tengok siapa? Bila suami bersumpah, orang ramai tengok siapa? Tengok isteri. Tengok ketak tak? Tengok ketak tak? Sekiranya isteri tadi dia tak mau bersumpah, jawapannya dia akan kena rejam sampai mati. Automatik rejam sampai mati. Saya nak tanya Ustaz, kalau isteri tu dia betul-betul tak berzina, dia berani balik-balik? Dia berani tak balik? Berani tak? Kenapa berani? Sebab aku tak buat, dia berani. Tapi kalau perempuan tu dia berzina sungguh dan jiwa dia besar. Tahu jiwa dia besar? Jawapannya, dia tak sumpah. Dia mengaku saja, maka dia akan kena rejam sampai mati. Akhirat tak kena dah. Sebab apa? Dia berzina sungguh. Sebab tu dia tak mahu bersumpah. Tetapi, dia malu tak kalau orang tahu kata dia berzina? Malu. Bila malu, aku nak lawan balik-balik. Sebab tu, bila kes ni berlaku, orang ramai pakai duk kata kat perempuan tadi, mengaku sajalah. Hak dunia dengan akhirat, dunia ringan daripada akhirat. Biarlah kena di dunia, akhirat tak kena. Kalau di dunia kamu duk sumpah bohong, akhirat kena pula. Lah macam mana? Maka sekiranya si isteri tadi tak mau bersumpah 5 kali tu, automatik dia kena rejam sampai mati. Maka kita akan kata apa? Suami bercakap betul tak? Betul lah. Sebab isteri tak berani bersumpah. Tapi kalau isteri bersumpah juga, masa tu kita akan kata apa? Dua orang ni salah seorang bohong. Faham tak? Dua orang ni salah seorang bohong. Faham tak? Kalau tak suami bohong, isteri bohong. Salah satu bohong.
Takkan dua-dua betul. Okey, tengok. Isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud. Hudud ni apa dia? Kejam sampai mati. Batu tak kecil, batu tak besar. Kalau kecil, lambat mati. Kalau besar, mati cepat sangat. Kecuali dia juga melakukan li'an. Kalau suami isteri bersumpah dua-dua, kita akan kata, siapa betul ya? Siapa betul ya? Mungkin suami nampak sungguh, isteri tak mau nak mengaku. Faham tak? Mungkin suami tadi dia pun bohong. Dia nak kahwin, isteri tak bagi, dia sumpah. Dia tuduh isteri dia berzina. Sekiranya berlaku seperti itu, hubungan perkahwinan terputus habis. Habis. Dia tak ada apa dah. Dua-dua tak ada dah. Dah tak ada apa-apa. Kalau mati salah seorang selepas pada itu, tidak saling mewarisi antara satu sama lain habis. Dan anak tu juga, cengok di bawah. Anak zina yang dinafikan nasabnya daripada suami, jika suami menyebut penafiannya ketika belian, anak tersebut perlu dinasabkan kepada ibunya. Ini saya nak ceritalah sikit cerita yang saya dengar. Ada seorang perempuan dia buat PhD di sebuah universiti. Tapi dia ada masalah sikit dengan SV dia. Akhirnya ada sikit masalah, kena rombak, kena tulis balik dan dia berjaya. Dia berjaya buktikan bahawa anak sah taraf ialah anak yang lelaki itu bersama perempuan tu mengandung selepas akad nikah. Kalau ikut undang-undang, kahwin, dapat anak, asalkan 6 bulan ke atas, anak bin suami. Itu undang-undang. Perempuan ni dia berjaya buktikan tesis PhD dia, berjaya buktikan anak bin suami sekiranya kahwin baru mengandung. Bukan mengandung baru kahwin. Faham tak? Nak abang kata nasib, kata nasab tu nasab. Dan ada isu itu di mahkamah. Anak walaupun tak sah taraf boleh dibinkan kepada bapa biologi dia. Ini sangat berbahaya. Kerana bila anak dibin kepada suami kahwin dengan mak dia, kesan harta pusaka, nanti dia nak kahwin nanti siapa jadi wali dia. Nak cakap senang saja nak buktikan. Siapa-siapa yang dia ni dapat anak, anak dia ada kad pengenalan. Kad pengenalan ada tarikh lahir anak. Bandingan surat nikah tak cukup syarat, anak tu bukan anak betul. Perkahwinan tadi, si ayah wakil pada imam nikahkan anak dia, ganggu di situ. Dia ada masalah, tidak sah. Suami isteri itu diharamkan bersatu semula buat selama-lama. Sampai bila tak boleh? Kita dah merayu lah. Sampai bila-bila tak boleh kahwin semula. Kenapa tak boleh kahwin semula? Sebab dia li'an, dia membatal perkahwinan sampai bila-bila. Anak tu pula, katakanlah satu masa jadi kaya. Si suami hak nafi nasab anak tak dapat pusaka yang anak mati tadi. Dan anak dia tetap dinasabkan kepada mak dia, pada pak tak sabit nasab. Clear tu nah? Cuba tengok di bawah apa yang berlaku. An-Nabi sallam la ana baina rajulin wa imraatihi. Nabi pernah buat mula anah antara suami dengan isteri. Suami isteri. Fantafa min waladiha, maka ternafilah anak perempuan tadi. Bukan anak suami itu. Fafarraqa bainahuma, Nabi pisahkan kedua-duanya. Pisah. Habis tak ada apa. Sebab tu ada satu kes yang saya dapat. Si laki-laki ni bukan bapa sebenar kepada anak perempuan. Bukan bapa sebenar. Maksudnya apa dia? Kahwin, anak bukan anak suami. Tapi ada kesilapan, bin suami. Maka saya kata kepada yang bertanya, suami isteri tadi tolong duk asing. Duk asing,
kes ni kena bawa ke mahkamah bicara dan tengok betul ke si ayah ni ayah betul ke ayah tiri. Kerana ada masalah, seorang lelaki yang bukan ayah perempuan, bila dia wakilkan imam nikahkan anak dia, wakalah tadi tidak sah. Bila wakalah tidak sah, akad nikah tidak sah, suami isteri tak boleh duduk sekali. Anak-anak yang dah dapat, tak sedap benda tu berlaku, yang tu anak laki-laki itulah. Okey, clear yang tu nah. Wa alhaqa alwalada bil mar'ati. Nabi hubungkan anak perempuan tu bukan anak suami tu. Di perempuan ni dia akan bin siapa dia? Bin mak. Saya nak tanya Ustaz. Bila anak bin mak riuh satu sekolah tak? Riuh tak satu sekolah? Lagu mana kamu ni orang bin pak, kamu bin mak. Salah anak ke salah mak? Salah mak. Tapi benda ni bila berlaku, orang akan kata anak tu yang tak bagus. Ikut mana pun kalau ikut perjalanan pendaftaran, ruangan anak ada, ruangan bapa tu kosong. Tak dinamakan apa-apa sebab dia akan keliru. Keliru yang tu. Kalau tuan-tuan tengok anak-anak luar nikah ni, comel-comel. Pernah tengok ada anak luar nikah? Tak pernah tengok. Saya pernah tengok. Rezeki saya boleh tengok ni, bapa angkat tunjuk. Dia kata, Ustaz, tu hak jalan mai kat saya tu anak luar nikah Ustaz. Bukan anak kepada anak saya tak. Saya bela anak angkat, anak orang saya bela. Tu anak-anak. Saya kata comel lah. Memang ada luar nikah comel-comel. Tahu tak tu bapa comel-comel? Perempuan tu comel, orang berkenan dengan dia, lepas berzina, harap keluar main comel. Faham tak ni? Clear tu nah. Jadi tengok, macam tu nah. Itu pun boleh tahu sebab ayah angkat tunjuk. Tu anak luar nikah, saya bela. Dia bukan cucu saya. Tak. Kami ambil anak luar nikah, kami bela. Kadang-kadang kerana kahwin, anak tak dapat. Okey, macam itulah keadaan dia. Demikian juga di bawah, madati sunnatu ba'du fil mutala'inaini, telah berlalu sunnah. Apa dia yang berlaku? Dua orang yang saling melaknat an yufarraqa bainahuma. Pisah kedua-duanya. Summa la yajtami'ani abadan. Tak boleh berjumpa dah sampai bila-bila. Berjumpa ni bukan dia berjumpa dekat pasar malam, tengah hari tak. Lepas ni tak boleh kahwin dah sampai bila-bila. Dan kita faham kalau cerai tolak 3, okey, kalau berlaku suami isteri tadi pisah dan habis iddah, si isteri kena kahwin dengan lelaki lain. Duk sekali berlaku perceraian, habis iddah, patah balik pada suami hak mula itu. Bila dia menikah balik dengan suami hak mula, dapat balik 3. Kalau nak cerai bini boleh 3 kali pula lagi. Tu jaga tu. Tak termasuk tajuk ni. Suami cerai isteri tolak 1. Contoh. Bila cerai tolak 1, tak apalah. Habis ada isteri kahwin pula dengan lelaki baru. Duk sekali. Bercerai pula. Jumpa balik dengan lelaki hak mula. Malu tak? Jumpa balik dengan lelaki hak mula. Dah jumpa balik dengan lelaki hak mula, lepas kahwin. Kalau suami tadi dicerai pula bini dia, campur hak mula tadi. Tahu campur hak mula tadi? Hak tadi ni hak sebelum tu, kita katalah suami yang pertama nama Abu. Tu dia menikah pula dengan Me'on. Nikah pula dengan Abu. Bercerai dengan nikah Me'on, mula Abu. Me'on, Abu. Nikah balik, cerai pula. Itu cerai berapa lah? 1. Ada 2 lagi. Katalah bercerai pula, nikah pula lagi, hak seorang lagi pula, betul pula. Tadi cerai berapa dah? Campur balik. Dan jangan kita faham, bila menikah, kembali balik 3, tak ada. Yang kembali balik 3 tu macam mana? Cerai tolak 3. Dan ingat, suami yang cerai isteri tolak 1, sampai habis iddah dia tak rujuk,
dia boleh nikah semula. Boleh menikah balik dengan perempuan tu, menikah balik lah. Banyak tu berlaku. Duda dengan janda ni, mereka kahwin, dapat anak, pisah. Lepas pada pisah, dua-dua tak jumpa jodoh. Tu ingat senang ke perempuan nak dengan duda? Ingat senang ke laki-laki nak dengan janda? Akhirnya kahwin semula. Bila kahwin semula itu boleh tak boleh? Boleh. Kena dia menikah dengan orang lain? Tak syarat. Yang syarat kena menikah dengan laki lain, cerai tolak 3 dah. Ada pencerai 1 atau 2, boleh kahwin balik. Tapi kalau dia menikah dengan laki lain, patah balik, dia kembali balik hari itu. Kalau hari itu dah 2 dah, dia akan ada 1 lagi peluang. Kalau cerai hari itu tolak 3 dah, dia kena menikah pula dengan laki baru. Cerai habis iddah, nikah pula, ada 3 pula lagi. Nak bagi faham tu susah jadi macam tu. Clear nah? Ada soalan apa-apa kot boleh kita bincang tengok. Okey. Kalau siapa nak tanya soalan, insya-Allah tak lajak pukul 9 insya-Allah. Tak lajak. Ada soalan apa nak tanya? Okey. Nanti kita bincang pula bagaimana cara nak buat li'an. Ni hak kita duk mengaji ni, li'an tak pernah duk buat. Pernah buat tak? Pernah buat tak li'an? Tak pernah buat. Samalah juga duk mengajak pelajar undang-undang, cerita undang-undang Islam. Jawapan dia tak boleh nak buat. Kerana apa? Kita mengaji ilmu. Pelaksanaan tu benda lain. Macam mana tadi ada seorang sahabat saya, dia tanya soalan, si mati tinggal isteri, anak perempuan 3 orang. Tak ada anak lelaki-lelaki. Saya kata, kamu ceklah dulu perhabis-perhabis. Tak ada juga. Jawapan dia, harta bahagi 24, anak perempuan dapat 16, 3 orang, isteri dapat 3, lebih lagi 5. 16 tak boleh bahagi dengan 3, darat dengan 3. Jadi harta 72 bahagian, isteri dapat 9, anak perempuan masing-masing 16, 16, 16. Baitul Mal akan dapat 15/72. Tak bolehkah kita bagi 2 kali kepada anak perempuan? Jawapannya, masalah bagi 2 kali ni tak ada di Malaysia. Di Malaysia, lebihan pusaka dapat kat Baitul Mal, bukan patah balik kepada waris yang asal. Jadi benda itu berbeza dari segi undang-undang, dia tak sama. Jadi yang kita bincang ni ialah undang-undang Islam. Pelaksanaan tu mungkin berbeza, tengok mahkamah negeri masing-masing lah. Dekat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.